Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan video mengenai cabaran terhadap isu etika alam sekitar di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 11 orang ahli iaitu Simpang Anak Adia, Muhammad Sheikh Sairun Nizam bin Rudi, Nur El-Ain binti Muhammad Syamsuddin, Nur Syifa binti Cik Daud, Nur Afiqah binti Joy, As-Sakinah Nur Fariha binti Ishaq, Nurul Umi Ayuni binti Zainal, Nur Aini Asnida binti Abdul Rahman, Nur Khalida binti Aliman, Nur Syahira binti Hasan, Siti Nurul Ain binti Mak Junub. Pendahuluan tentang apa itu isu etika alam sekitar. Etika bermaksud prinsip moral, akhlak atau nilai yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan masyarakat. Alam sekitar pula membawa maksud kesemua benda yang mengelilingi manusia atau suatu lingkungan. Oleh itu, etika alam sekitar merujuk kepada suatu disiplin ilmu pengajian yang membahaskan sistem nilai dalam diri setiap manusia tentang segala yang berada di sekelilingnya. Bahasa mudahnya, etika alam sekitar ini adalah nilai seseorang itu terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Terdapat 3 objektif utama yang telah ditetapkan berdasarkan tajuk yang kami pilih, iaitu cabaran terhadap isu etika alam sekitar di Malaysia. Objektif yang pertama ialah isu etika alam sekitar yang berlaku di Malaysia. Terdapat pelbagai isu utama yang sering berlaku di Malaysia, antaranya isu pencemaran air. Pencemaran air berlaku kerana pelepasan sisa toksik dan juga sisa industri yang belum dirawat ke dalam sungai. Hal ini akan menyebabkan perubahan kepada air daripada segi kandungan dan juga warna disebabkan terdapat pelbagai sisa kimia seperti sampah sarap dan juga cecair. Sebagai contoh, sisa pepejal dan juga cecair yang dilepaskan ke dalam sungai menyebabkan pH air menurun dan keasidan air sungai meningkat. Seperti mana yang berlaku pencemaran air di Sungai Ngulum, Perlis. Seterusnya, isu pembakaran secara terbuka. Seperti mana yang kita lihat, segelintir masyarakat membakar sampah secara terbuka tanpa mengambil alternatif untuk menanam atau mengitar semula sampah tersebut. Perkara ini akan menjadi penyumbang kepada pencemaran udara berlaku. Kita juga boleh lihat berlakunya pembakaran hutan secara berleluasa tanpa kawalan bagi mereka memusnahkan sisa pepejal tumbuhan. Hal ini akan menyebabkan pembebasan debu, habuk dan juga gas tercemar seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida yang tinggi ke atmosfera sehingga berlakunya pencemaran udara yang kritikal. Yang ketiga ialah isu aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan sering berlaku secara haram dan juga berleseng. Tetapi aktiviti pembalakan ini terjadi disebabkan oleh sikap tamak dan juga individualistik yang tinggi dalam diri seseorang sehingga mereka mengabaikan kesan buruk sekiranya melakukan aktiviti pembalakan secara melampau. Sebagai contoh, aktiviti pembalakan yang berterusan tanpa mengambil langkah pemeliharaan hutan akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Hal ini kerana kekurangan tumbuhan akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar kerana tiada akar kayu yang akan mencengkam tanah daripada runtuh, terutamanya di kawasan cerung bukit dan kawasan tanah tinggi. Punca kemerosotan nilai etika terhadap alam sekitar di Malaysia. Yang pertama, pembangunan negara yang pesat telah mengabaikan kualiti alam sekitar. Sebagai contoh, pembukaan kawasan hutan untuk tujuan pembinaan bangunan, rumah-rumah dan lain-lain. Seterusnya, kurang pendedahan tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Hal ini kerana tiada mata pelajaran yang khusus di peringkat sekolah yang menekankan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan etika terhadapnya. Seterusnya, sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana tiada kesedaran sivik
menyebabkan mereka sewenang-wenangnya membuang sampah merata-rata tempat tanpa menghiraukan kesannya terhadap keadaan sekeliling. Terdapat beberapa kesan sekiranya masyarakat tidak mengamalkan nilai etika terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah kepupusan flora dan fauna, pembalakan, pembakaran terbuka dan pencemaran laut serta sungai akan memusnahkan flora dan fauna, terutamanya spesies yang terancam. Yang kedua, menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Pembuangan sampah boleh menyebabkan banjir kilat dan seterusnya membolehkan keselamatan mereka terjejas. Okey, yang ketiga ialah menjejaskan imej negara. Sekiranya masyarakat gagal dalam menjaga kelestarian alam sekitar, masyarakat luar akan memandang dan menganggap negara ini sebagai salah satu negara yang pengotor. Isu yang berkaitan dengan alam sekitar semakin hari semakin meningkat. Oleh itu, kumpulan kami berharap setiap individu yang menonton video animasi ini dapat mengambil pengajaran tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar demi menjamin kelestarian hidup setiap masyarakat. Kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan juga haruslah memainkan peranan penting dalam menjamin kelestarian etika dan peradaban dalam isu alam sekitar di Malaysia.